الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم أنت لها ولو عز من فرجها بفضل بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا Ya Allah, Kau sejahterakan akan kami, Kau berikan kekuatan kepada kami yang kami masih lagi berada pada bulan Ramadan ini. Wasallim Ramadan lana, Ya Allah, mudah-mudahan Kau sampaikan kami Ya Allah sehingga penghujungnya Ramadan. Wa tasallamhu minna mutaqabbala, Ya Allah, Kau sejahterakan Ramadan kami yang mudah-mudahan setiap amalan, ketaatan, sedekah, zakat, puasa, tarawih, ibadat, belajar, apa jua yang kami lakukan dalam Ramadan pada kali ini mutaqabbala, mudah-mudahan diterima semuanya daripada kami. Amin Allahumma amin. Pertamanya alhamdulillah segala puji dan syukur bersama-sama kita rafa' dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita pertemukan, kalau hamba tak salah, hari ini hari ke-15 ke-16, rasanya ke-16. Hari Khamis kan nuzul Quran, takriban lebih kurang. Hari ini 15 ke-16, dan jadi bermakna malam tadi telah bermulanya kunun. Yang tak dapat tidak, mudah-mudahan bila mana kita masuk kepada pertengahan yang kedua daripada Ramadan, yang kita masih lagi berada pada pertengahan yang kedua Ramadan, mudah-mudahan kita mendapat maghfirah, pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, sama ada dosa yang lalu ataupun dosa yang sekarang maupun dosa yang akan datang. Amin Allahumma amin. Yang keduanya tuan-tuan, dalam perjalanan kita meniti Ramadan pada hari ini, kita maklum antara kemuliaan yang Allah Ta'ala karuniakan dalam bulannya Ramadan, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr Laylatul qadri khairum min alfi syahr Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul aliyyul azim. Baik, sebagaimana kalian maklum, selain daripada diturunkan Al-Quran pada bulannya Ramadan, selain daripada diwajibkan kepada kita berpuasa pada bulannya Ramadan, antara perkara yang begitu besar yang dikaruniakan, yang bakal diberikan, yang bakal dianugerahkan
oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bulannya Ramadan, yang dirahsiakan, yang walaupun ada setengah ulama itu memberi tarikh-tarikh keramat. Kalau puasa mula hari ini, kebiasaannya Al-Qadarnya bila. Kalau puasa bermula hari ini, kebiasaan Al-Qadarnya bila. Maka begitulah, silih berganti saban tahun. Masuk dan keluarnya kita ke dalam bulannya Ramadan. Maka jangan kita lupa, antara pencarian yang perlu dicari, penantian yang perlu dinanti, iaitu malam Al-Qadar. Bila mana kita mendapat yang dikatakan merasai, tulis di ruangan komen, bila mana kita dapat merasai akan kehadirannya Al-Qadar, maka beramal pada malam itu seumpama beramal 1000 bulan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi maknanya tuan-tuan, sahabat-sahabat hamba syurga, sahabat-sahabat hamba dunia dan akhirat, sahabat-sahabat syurga, bila mana kita menyebutkan malam Al-Qadar, saya yakin tuan-tuan jelas, saya yakin tuan-tuan maklum, kemuliaan Al-Qadar itu dikhususkan kepada kita semata-mata dalam bulannya Ramadan dan tiada pada bulan yang lain. Dan itu menandakan mulia dan lebihnya Ramadan selain daripada nuzulul Quran. Cuma daripada ayat yang saban tahun kita baca, tuan-tuan, daripada ayat yang saban tahun kita dengar, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadr khairun min alf syahr, tanazzalul malaikat, turunlah malaikat, warruh dan ruh, ufiha padanya malam, biizni rabbihim, turun tu dengan izin Tuhannya, min kulli daripada tiap-tiap pekerjaan, arahan dan sebagainya. Maka ini soalan yang pertama. Malaikat diturun membawa perkataan salam, 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 salam. Maka berkatalah mereka itu malaikat, mereka itu roh, dia akan bawa perkataan salam, 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 sejahtera, sejahtera, sejahtera. Atau bahasa mudah kita kata begini, sejahtera atas kamu, sejahtera atas kamu, sejahtera atas kamu. Dia kata tu sampai bila, tuan-tuan? Salamun hiya hatta matla'il fajr, sehingga terbitnya al-fajr. Matla', terbitnya al-fajar. Baik. Soalan yang pertama, tolong jawab di ruangan komen. Kalau tuan-tuan betul-betul nak dibantu, kalau betul-betul tuan-tuan nak difaham, kalau betul-betul tuan-tuan nak yakin, dan penantian yang berpuluh tahun itu mudah-mudahan Allah Ta'ala karuniakan pada kali ini. Amin Allahumma amin. Pertama sekali, tulis dulu di ruangan komen, sementara tuan-tuan like, share dan tag nama orang yang anda sayang. Syukran jazilan khairul jazak hamba ucapkan dalam dakwah yang kalian lakukan. Tulis kejap di ruangan komen, bila mana malaikat dan roh membawa perkataan salam, 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 adakah telinga kita ni, telinga kita yang biasa ni, dapat mendengar suara yang membawa perkataan salam itu? Itu soal yang pertama. Tolong jawab di ruangan komen. Sebab yang membawa kalam assalam itu malaikah. Tanazzalul malaikatu waruh, malaikat dan roh. Bila malaikat turun, roh turun, dia bawa perkataan salam. Zikir mereka itu salam, assalam, assalam, sejahtera, sejahtera, sejahtera. Soalan, adakah telinga kita yang biasa ni, tuan-tuan, di telinga ni, dapat mendengar suara ataupun bunyi yang dikatakan, menterjemahkan atau membawakan perkataan assalam, assalam, assalam? Sila jawab di ruangan komen. Sabiza Jalil, ahlan wa sahlan. Sahabat syurga Wan Muhammad Azwad, Kak Norani Yusof, jiran syurga. Jiran.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan jawab dulu di ruangan komen. Bagi yang baru masuk, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Okey, terima kasih. Hari ni hari yang ke-16. Sebab besok nuzulul Quran. Baik. Jadi boleh jadi saya baik sangka tuan-tuan dah jawab. Tapi maklumlah kadang-kadang dia delay, dia lambat. Dah. Tapi walau bagaimanapun saya masih lagi menanti jawaban. Sebab daripada jawapan yang tuan-tuan tulis, saya nak tuan-tuan sedar dan tuan-tuan faham di manakah punca ataupun kesilapan sehingga pada hari ini tuan-tuan masih lagi belum dikaruniakan merasai malam Al-Qadar. Saya ulang balik. Bila mana saya tanya dan tuan-tuan tulis di ruangan komen, yang baru masuk apa soalannya? Saya tanya mudah. Kan malam Al-Qadar malaikat turun, roh turun. Maka mereka membawa perkataan Assalam, Assalam, Assalam. Dan sejahtera, sejahtera, sejahtera. Atau bahasa lain, sejahtera atas kamu, sejahtera atas kamu. Soalannya, adakah telinga yang biasa ni, yang kita duk guna pagi, petang, siang, malam, dengar benda baik, dengar benda buruk, dengar Al-Quran, dengar maksiat, dengar azan, dengar bebelan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Adakah telinga ni, ni telinga ni, kita dapat mendengar perkataan Assalam itu? Cuba jawab di ruangan komen. Saya masih lagi menanti jawaban yang masuk. Allahu yassir lana walakum. Ya Allah, mudahkan kami, ya Allah. Okay. Sejak dua ni tuan-tuan tengok ruangan komen ni memang agak delay. Okey, ada tadi kata Bella, dia kata merasalah. Telinga tu, soalan saya, adakah telinga ni, yang ni dapat mendengar perkataan Assalam? Itu soalan saya, telinga ni. Telinga ni. Ada. Muhammad Akmal kata merasai, yang lain. Telinga ni boleh rasa ke? Lah, telinga ni sifatnya mendengar. Baik. Jadi maknanya tuan-tuan, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jawapan tak masuk ke, atau orang yang menjawab itu komen mereka tak keluar? Masih belum ada lagi jawapan yang saya ketemu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tuan-tuan, okey. Dah. Saya baik sangka lah ada yang ramai jawab kot, tapi tak keluar di ruangan komen. Tak apa, saya baik sangka. Ringkasnya begini, tuan-tuan, telinga yang zahir ni, dah, dia tak mampu nak mendengar kalam yang begitu hebat. Telinga yang zahir ni. Sebab apa? Suara malaikat ni, Allahu Akbar, dicontohkan suara malaikat kalau kita rasa nak dengar lah. Bukan betul, dicontohkan seumpama, iaitu seumpama suara guruh. Seumpama suara guruh tu, itulah seumpamanya suara malaikat. Mana dalil? Sabda Nabi SAW, dah, apabila kita dengar guruh ke apa, dengar guruh ni, dengar guruh, dah, atau bunyi kilat sambar menyambar guruh, maka sunat kita baca doa ni yang Nabi ajar. Subhanallazi yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Subhanallazi yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Artinya apa? Subhanallazi, maha suci Tuhan. Yusabbihu ra'du, yang bertasbihlah oleh guruh
bihamdihi, kerana memujinya Tuhan, wal malaikatu, dan bertasbihlah oleh malaikat, min khifatih, kerana takutnya Tuhan. Kalau kalian nak tahu macam mana suara malaikat ni, dengarlah suara guruh tu. Kita dengar suara guruh pun tutup telinga. Betul? Tutup telinga, takut. Dah, kadang-kadang tengah tak buat apa, bila dengar suara guruh, terkejut kita ni. Nak bagi faham, suara guruh ni tuan-tuan, suara malaikat ni lah, bukan suara yang biasa-biasa. Dah. Sedangkan kalau jasad mereka, Allahu Akbar, malaikat Jibril, sayapnya ada 700. Satu sayap je kalau dibuka, maka tuan-tuan, gelap bumi ni. Gelap. Tertutup habis. Tu sifat malaikat dan yang sebenar. Jadi kesimpulannya begini, kalau kalian jelas apa yang saya nak sampaikan, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, telinga yang ni tidak mampu mendengar perkataan assalam, assalam, assalam daripada malaikat dan ruh. Tak mampu nak dengar. Sebab telinga ni terhad. Terhad. Sebagai contohlah spiritual, dan sebagai contoh yang paling mudah, bisikan-bisikan jin, bisikan-bisikan apa tu, kadang-kadang kan setengah orang bela hantu raya lah, bela tu lah, bela ni lah, contoh. Dan jadi orang yang biasa pada adat, orang yang biasa pada adat, dia tak boleh dengar suara-suara ni. Betul? Suara jin dia tak boleh dengar. Suara hantu raya dia tak boleh dengar pada adat. Tapi orang yang ada amalan, ada ilmu, dia bela benda-benda begini. Maklum benda tu salah, benda tu kurafat, tapi nak ceritalah. Bagi setengah orang yang bela benda-benda begini, dia panggil ada apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, penjaga. Berubat pakai penjaga. Maka bila kita pergi berubat, jin tu yang scan kita. Bila jin tu dah scan kita, kemudian jin tu pergi report dekat guru dia, dekat apa tu, dekat tuan dia. Orang tu sakit buah pinggang. Kita pun tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila sampai turn kita sakit buah pinggang katanya Tok Bomoh tu, kita pun tak anjuk, ajib. Ini bagus ni, belum apa-apa lagi dah tahu ni. Sakit buah pinggang dah 3 tahun kan. Kita pun lagi syok, lagi terkejut, tak anjuk. Itu yang membuatkan kadang-kadang mudah kita tertipu kepada perkara-perkara begini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jadi kembali kepada bicara tadi, saya sembang santai tuan-tuan, sebab saya baru on the way balik daripada Johor. Semalam ada event, ada jemputan di Renaissance, program bersama Sifu Najib, internet dan sebagainya. Dan lepas tu bermalam di sana, ni baru nak on the way balik. Tengah-tengah on the way balik ni, senang sembang lah dengan tuan-tuan. Baik. Jadi bagi setengah orang, dia tak boleh dengar suara jin. Kita tak dengar kan, bisikan jin tak dengar dan sebagainya. Okey, disebut pula dengan bisikan syaitan. Ni contoh yang paling mudah. Bisikan syaitan. Telinga kita ni boleh dengar tak bisikan syaitan? Sebab saya nak bagi jelas kepada tuan-tuan, tuan-tuan kena faham di manakah kesilapan yang sebenarnya sehingga membuatkan aku tidak dikaruniakan Lailatul Qadar. Itu sahaja. Okey. Bisikan syaitan, adakah kita boleh dengar bisikan syaitan? Jawabnya pun tak boleh. Syaitan ni, pertama sekali dia akan membisik kepada nafsu kita. Membisik kepada hati kita, membisik kepada nafsu kita. Yang paling tidak pun dia bisik kepada qarin, dia ajar kepada qarin. Itulah kerja syaitan. Sebab dia tahu bulan Ramadan, walaupun syaitan di penjara, tapi qarin ada. Okey. Jadi maknanya begini, saya rasa banyak dah contoh yang saya buat, yang saya nak jelaskan kepada tuan-tuan. Suara syaitan kita tak dapat dengar, telinga yang zahir. Telinga batin, tu nanti dah yang kedua.
Suara jin, bisikan jin, kita tak boleh dengar. Telinga yang zahir. Habis yang Tok Bomoh tu, dia dengar dengan telinga batin. Sama juga tuan-tuan, suara malaikah, suara roh, pada adatnya, kalau Tuhan nak buka hijab, yang tu cerita lain. Yang tu kun fayakun, apa benda pun boleh jadi. Kita cerita al-adatu muhakkamatu, cerita adat dulu. Dan sebab hukum adi kita tak boleh buang dalam kehidupan kita. Jadi secara teorinya kita tak boleh dengar suara malaikat ni. Habis tu dalam Al-Quran tu yang menyatakan assalam, 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 dipaham macam mana? Maka kata ulama, ya, yang kita dapat mendengar perkataan assalam itu ialah daripada telinga yang berbentuk batiniyah. Simple je tuan-tuan. Telinga yang berbentuk batiniyah. Macam mata, ada mata zahir, ada mata batin. Nampak? Kan selalu orang tua-tua kata, ni mata hati kau ni buta ke? Dia kata la ilaha illallah. Dah. Tiba-tiba je mata hati kau ni buta ke? Bermakna kan orang tua dia menggunakan satu perkataan yang tepat. Ada mata yang ini, ada mata batin. Mata batin tu kat mana? Kita faham lah nanti. Lidah, ada lidah yang zahir, ada lidah yang batin. Senyap. Tapi kita mengata dia, kan? Tu lidah zahir, ada lidah batin. Begitu juga telinga. Ada pendengaran yang zahir, ada pendengaran yang batin. Setengah orang dia buka kepada bunyi-bunyi yang pelik-pelik. Boleh dengar kehadiran tu, kehadiran ni, entiti tu, entiti ni, kita tak dengar. Okey. Jadi maknanya begini. Kesimpulannya, kalau kalian jelas dengan apa yang saya sampaikan dengan begitu simple. Simple je, jelas, kita relatekan dengan benda-benda lain. Tuan-tuan, perkataan assalam itu, kalau tuan-tuan nak rasa betul-betul, maka ia akan didengar oleh telinga yang batiniyah. Baik, bila mana didengar oleh telinga batiniyah, sekarang ni kita pergi pula kepada next step. Next step ialah apakah praktikal yang aku kena buat untuk menghidupkan batiniyah. Itu sahaja. Adakah kalian jelas? Kalau jelas, tolong type jelas di ruangan komen. Jadi fokus kalian Ramadan pada kali ini bukan semata-mata nak jaga benda zahir. Belajar jaga benda batin. Telinga yang batin, mata yang batin, lidah yang batin, akal yang batin. Dah. Supaya bila kalian belajar menjaga dan belajar memelihara, serta juga kita menghidupkan benda-benda begini, mudah-mudahan tuan-tuan, saya doakan kami dan kalian pada Ramadan pada kali ini dan episod-episod yang seterusnya, Allah Ta'ala karuniakan kepada kita kepahaman malam Al-Qadar yang sebenar. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tuan-tuan, jangan jadikan penantian itu penantian yang tidak berkesudahan. Jangan jadikan penantian itu penantian yang tidak berkesudahan. Tiap tak tahu cari Al-Qadar, tapi tekniknya tak ada, praktikalnya tak ada, persediaannya tak ada, yang paling teruk kefahamannya tak ada. Tak faham. Dia tak faham. Maka akan membuatkan penantian yang menjadi sia-sia, penantian yang menjadi kesedihan pada kehidupan. Baik. Jadi bila mana kita dah jelas, telinga batin yang membawaki kepada aku pendengaran perkataan assalam, maka apakah langkah-langkah dan strategi? Dan tuan-tuan masih lagi belum terlambat, kerana tak ada istilah terlambat pada amalan. Tak ada istilah terlambat pada amalan. Diajar kepada kita oleh Nabi SAW, kalau kamu ada satu benih, besok nak kiamat, tanam. Kan sia-sia tu besok nak kiamat dah. Tanam, Nabi kata, tanam. Sebab ikhtiar usaha itu, praktikal itu, tak ada benda yang dikatakan lambat. Ilmu tak ada istilah lambat. Praktikal amalan tak ada istilah lambat. Maka bagi tuan-tuan yang nak rasa, kalau nak rasa Al-Qadar, kalau hidup kita
masih lagi sama macam tahun-tahun yang dulu, hidup dengan frust, kemudian tak cari langsung dah, tak fikir pun macam mana nak buat, maka tuan-tuan, terlalu sia-sialah kehidupannya kita. Bila mana kita masuk dalam bulannya Ramadan, Allahu Akbar, Allah Ta'ala langsung tak buka kepada kita kefahaman perasaan malam Al-Qadar. Jadi tulis di ruangan komen, apakah tindakan yang tuan-tuan kena buat. Antaranya banyak amalan, banyak. Antaranya apa? Menghidupkan amalan-amalan yang batin agar telinga batiniah kita hidup. Tulis di ruangan komen. Menghidupkan amalan-amalan yang batin agar telinga batiniah kita hidup. Macam mana telinga batiniah dihidup? Macam mana telinga batiniah dihidup? Saya bagi contoh paling mudah lah. Kalau yang ni pun tak jelas, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, tak erti nak cakap lah. Saya bagi contoh yang paling simple. Sekarang ni tuan-tuan cakap dalam hati. Cakap dalam hati sekarang, aku tak sebutlah aku nak makan tengah-tengah puasa ni, sebut sekarang dalam hati, aku nak solat duha. Sekarang sebut sekarang, sebutlah hati, aku nak solat duha. Okey, bila tuan-tuan dah sebut dalam hati aku nak solat duha, tanya dalam hati ni, okey, anda sebut dah kan? Yang berkata dalam hati itu bukan lidah ni, betul? Bukan lidah yang ni, hati. Tapi waktu sama, bila mana dia sebut, kita dengar tak? Tuan-tuan tuan-tuan jangan lupa kaedah ni. Kaedah ni is very powerful. Allahu Akbar. Tadi tuan-tuan katalah hati, apa dia? Aku nak solat duha. Okey, waktu sebutlah hati tu, telinga dia dengar tak? Tak dengar kan? Tetapi tuan-tuan dengar tak lafaz tu? Dengar. Tuan-tuan, ketika disebut dalam hati dan bila mana kalian dengar, bermakna ada juga pendengaran pada hati. Mana mungkin tak logik lah pada akal. Kalau tak ada telinga batin, macam mana benda tu boleh dengar? Adakah kalian jelas ni? Ke pagi-pagi lagi 16 Ramadan ni pening dah? Saya ulang balik. Lain tak berapa elok, sangkut-sangkut. Allah Hafik. Ya Allah, mudah kami ya Allah. Saya tengah berada di atas highway. Simple je tuan-tuan. Bila tadi hati berkata, aku nak solat duha lah, kan kita dengar benda tu. Jawab di ruangan komen, logik tak? Bila mana kita dengar benda tu, tak ada alat yang mendengar, sedangkan yang berkata dalam hati. Tu dia, lambatnya. Saya kena tarik. Okey, tuan-tuan, logik ke? Bila tuan-tuan berkata dalam hati tadi, kan kita dengar perkataan tu, apa dia? Aku nak duha, aku nak solat duha lah. Mana boleh bila sebut dalam hati, kita dengar benda tu tapi tak ada benda yang mendengar, tak ada alat dah. Mesti ada, sebab kita dengar benda tu. Simple je, kita dengar benda tu. Kita cakaplah hati seorang-seorang. Tuan-tuan dengar tak? Dengar kan? Saya cakap besok nak balik kampung, contoh. Saya cakap dalam hati, saya dengar juga benda tu. Maknanya mesti ada perkara atau asbab yang menjadi kita boleh dengar. Itu dia panggil contoh telinga batin. Nampak? Syahidah Osman kata dengar dalam hati. Simple je, simple benda ni. Jadi moral of the story daripada ayat yang kita dengar tadi, penantian yang tak jemu-jemu kita mencari, iaitu malam Al-Qadar, tuan-tuan, maka please, kalau tuan-tuan nak mencapai, nak merasai kehebatannya malam Al-Qadar, tolong hidupkan telinga batin. Tolong hidupkan lagi. Jangan rasa dah cukup. Ustaz, kan tadi saya dengar, itu baru dengar, belum pasti benda tu hidup.
Macam lidah, macam lidah. Lidah ni boleh bercakap, belum tentu dia berzikir banyak. Dia boleh bercakap, boleh tentu dia berzikir dengan banyak. Sama juga hati. Bila telinga batiniah tu hidup, belum tentu dia dapat mendengar perkara-perkara yang ajaib. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu ilmu untuk agar batin kita semakin hidup, kalau tuan-tuan nak ilmu lah, nak ilmu ni khusus dah. Kalau tuan-tuan nak ilmu agar mata batiniah kita hidup, telinga batiniah kita hidup, hati lidah batiniah kita hidup, tuan-tuan, insya-Allah benda ni insya-Allah saya akan beri kemudian nanti. Kita simpan dulu. Bukan tak nak bagi semua, sebab saya tengok lain macam okey tak okey ni, tuan-tuan. Jadi saya rasa saya nak tamatkan sesi live pada pagi ni. Dan yang paling penting, saya nak tuan-tuan jelas dulu. Oh, patutlah selama ni aku tak dapat Al-Qadar. Patutlah selama ni aku tak merasai Al-Qadar. Patutlah selama ni aku cari tak jumpa-jumpa. Sebab pencarian salah caranya, pencarian salah tekniknya, dan pencarian tak kena pada tempatnya. Jelas ke jelas? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi insya-Allah kita akan bantu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan naklah ilmu macam mana telinga batiniah tu semakin hidup, insya-Allah saya akan bantu kemudian. Okey? Jadi ma'assalamu ala liqa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Barakallahu fiikum.